السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا. Baru ini kita berhenti setakat muka surat 38. Hari ini kita akan mula dari muka surat yang sama, iaitu tajuknya Babul Hukmi ala Zahir fi Islam Syakhs wa Husni Dhann bi Kamali Imanihi wa Sihhati Islamihi. An Anas bin Malik qala haddathani Mahmud bin Rabi' an Itban bin Malik qala qadimtu al-Madinah falaqitu Itban faqultu حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. باب الحكم على الظاهر في إسلام الشخص وحسن الظن بكمال إيمانه وصحة إسلامه. Bab menghukum secara zahir tentang Islamnya seseorang, bersangka baik tentang sempurna imannya dan betul Islamnya. Anas meriwayatkan katanya, Mahmud bin Rabi' meriwayatkan kepadaku tentang Itban bin Malik. Kata perawi, maksud perawi di sini ialah Mahmud bin Rabi', aku pergi ke Madinah lalu berjumpa dengan Itban bin Malik. Aku berkata, yakni kepadanya, ada satu hadis riwayatmu sampai kepadaku. Kata Itban, mataku sedikit bermasalah, kerananya aku mengutus seseorang membawa pesanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda datang ke rumahku dan bersembahyang di rumahku untuk kujadikan tempat beliau bersembahyang itu sebagai tempat sembahyangku. Katanya, Nabi SAW pun datang
bersama beberapa orang sahabatnya. Lalu beliau masuk dan bersembahyang di rumah. Ada beberapa orang sahabatnya sedang bercakap-cakap sesama mereka. Percakapan mereka akhirnya sampai kepada perihal perkara besar yang telah dilakukan oleh Malik bin Dukhshun. Mereka ingin kiranya Rasulullah SAW mendoakan supaya dia celaka dan ditimpa sesuatu malapetaka. Setelah Rasulullah SAW selesai bersembahyang, baginda bertanya, bukankah dia telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku ini Rasulullah? Jawab mereka, dia mengucapkannya tidak dari hatinya. Nabi SAW pun bersabda, tiada seorang pun yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah Rasulullah yang akan masuk neraka atau dimakan api neraka. Jadi tiada seorang pun yang begitu akan masuk neraka atau dimakan api neraka. Kata Anas, hadis ini sangat mengagumkanku. Kerana itu kusuruh anakku menuliskannya, lalu dituliskannya. Bab seterusnya ialah bab menyatakan bilangan cabang-cabang iman. Cabang yang paling utama dan paling rendah, dan bab kelebihan malu. Malu adalah sebahagian daripada iman. Abu Hurairah meriwayatkan katanya, Rasulullah SAW bersabda, iman itu mempunyai lebih 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama ialah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang menyakiti daripada jalan. Dan malu itu adalah satu cabang, ini cabang besar daripada iman. Itu dua tajuk yang kita baca tadi. Di bawah tiap-tiap tajuk itu ada satu sahaja hadis, yakni berdasarkan kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Kalau mengambil kira kitab yang asal, tentunya seperti lain-lain bab, dia akan ada hadis-hadis berupa mutaba'ah dan syawahid. Dia akan ada yang itu. Tapi oleh kerana pada hakikatnya hadis-hadis mutaba'ah dan syawahid itu adalah menyebutkan perkara yang sama. Bahkan sesetengahnya, kalau dalam kitab Muslim ini, dia hanya ada sanad sahaja, hadisnya sama, kalau ada sikit-sikit perbezaan. Jadi pengarang kitab Mukhtasar fikir tidak perlu semuanya dibawakan, hanya ambil mana-mana bahagian yang paling lengkap sahaja untuk dikemukakan di dalam kitab Mukhtasar ataupun ringkasan Sahih Muslim itu. Tajuk yang kita baca tadi ialah babul hukmi ala zahir fi Islam syakhsi, dan seterusnya. Bab menghukum secara zahir tentang Islamnya seseorang. Sebenarnya tidak ada pun tajuk ini di dalam syarah Imam Nawawi misalnya. Saya ada tuliskan nota di situ, 132 di bawah, coba perhatikan. Imam Nawawi, Sanusi dan Qadhi Iyad tidak membuat sebarang tajuk untuk hadis ini. Al-Ubbi pula hanya membuat tajuk bab hadisi itban sahaja di sini, bab hadis itban, begitu sahaja. Jadi tajuk ni tak ada dalam
beberapa syarah yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh ulama kita seperti Imam An-Nawawi, As-Sanusi, Qadhi Iyad dan lain-lain. Tak ada. Kalau kita nak mengambil kira kitab asal yang ditulis oleh Imam Muslim, memang semua tajuk-tajuk yang terdapat di dalam kitab Muslim hari ini, sama ada dalam kitab Imam Nawawi ataupun lain-lain yang berbeza-beza itu, sebenarnya langsung tak ada dalam kitab Muslim yang asal. Tak ada. Kalau macam di sini, dalam syarah Nawawi yang masyhur biasanya syarah Muslim itu yang tersebar sekarang ni dengan syarah Imam Nawawi. Di sini tak ada tajuk. Kerana sebelum hadis yang ke-29 ini tidak ada tajuk. Sama ada tajuk macam ni ataupun tajuk lain. Sama juga dengan kalau kita tengok muka surat 35 ya. Muka surat 35. Di situ pun tidak ada tajuk juga. Dalam syarah Imam Nawawi dan As-Sanusi tidak ada syarah, tidak ada tajuk. Tajuk yang ada dalam syarah Imam Nawawi hanyalah, cuba tengok muka surat 30. Surat 30. Ada nota 105 di situ. Beginilah tajuk bab yang dibuat An-Nawawi dan As-Sanusi. Di sini baru ada tajuk bab yang dibuat oleh Imam Nawawi. Maknanya selepas tajuk di sini, dua tajuk yang tersebut, yang kita sebut tadi, tak ada dalam syarah Imam Nawawi. Artinya bagi Imam Nawawi, hadis yang kita baca tadi masih lagi di bawah tajuk ini. Tajuk muka surat 30 ada kaitan dengan tajuk. Dia begitu. Sebabnya Imam Muslim dalam kitab yang asalnya tak ada buat tajuk. Tak ada buat itu seperti sudah beberapa kali kita sebutkan sebelum ni pun, dia tak sempat, mengikut setengah-setengah ulama, dia tak sempat nak tulis tajuk. Setengah-setengah yang lain mengatakan dia sengaja tak buat tajuk untuk memberi kebebasan kepada cerdik pandai selepasnya membuat tajuk sendiri yang difikirkan sesuai dengan hadis-hadis yang dikemukakannya. Walau bagaimanapun, hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim itu memang teratur. Teratur. Memang dia sesuai. Kalau di sini patut buat tajuk lain. Sampai 2-3 hadis lepas itu sesuai dengan tajuk lain pula. Ada kalanya sesuai dengan satu tajuk itu satu hadis saja. Ada kalanya sesuai dengan sesuatu tajuk itu 10 hadis. Lepas itu sesuai dengan tajuk lain pula. Seolah-olahnya beliau nak diberi kebebasan kepada cerdik pandai selepasnya untuk membuat tajuk sendiri. Sebab kalau kita perhatikan, Imam Muslim ni dia adalah murid kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari memang pakar dalam buat tajuk-tajuk untuk hadis. Kira-kiranya bagi Imam Muslim, dia kira kalau orang yang belajar kitab Sahih Bukhari, dia sudah dapat satu kemampuan untuk membuat tajuk-tajuk sesuai dengan hadis-hadis tertentu. Jadi kalau mereka sudah belajar Sahih Bukhari, kira-kiranya tidak suka untuk mereka membuat tajuk sendiri di dalam kitab dia. Sebab yang Bukhari dulu terbit itu kitab Sahih Bukhari, kitab dulu dia, lepas tu baru Muslim sudah tengok apa yang perlu dia buat selepas Imam Bukhari buat Sahih Bukhari. Apa yang perlu dia buat? Antaranya yang jelasnya semua terima, iaitu kalau Bukhari di bawah satu tajuk, dia hanya menyebutkan ada kalanya satu hadis saja. Satu hadis saja. Kadang-kadang hadis itu tak lengkap. Dia ambil bahagian yang berkenaan saja. Hadis itu sebenarnya panjang. Jadi Imam Muslim datang dengan mengemukakan kitabnya untuk menyatakan bahawa tajuk tertentu yang satu hadis itu selengkapnya begini. Dan sanadnya tinggi juga lebih kurang dengan sanad Bukhari juga. Kalau kamu nak
sanad yang tinggi, kamu boleh tengok dalam kitab aku. Kemudian kamu akan dapati hadis yang tak lengkap itu begini yang lengkapnya. Kemudian hadis yang syaratnya tinggi, lebih kurang dengan syarat Bukhari, kalau kamu nak dapat dengan banyak, kamu boleh dapat dalam kitab saya. Itu kamu tak akan dapat dalam kitab Bukhari. Sama juga, artinya kamu akan mendapat suatu faedah. Apa faedahnya? Iaitu hadis yang tinggi kedudukannya, tinggi syaratnya itu bukan satu dua sahaja, banyak. Yang banyak itu dapat kita lihat di dalam Sahih Muslim. Itu maksud asal Imam Muslim tulis kitab dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita masukkan yang tadi, dia sengaja tak buat tajuk. Sebab orang yang akan baca kitab dia ni telah pun baca kitab Bukhari. Dia sudah biasa dengan tajuk-tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, bagaimana cara nak buat itu. Jadi kiranya orang yang telah membaca kitab Sahih Bukhari, belajar kitab Sahih Bukhari, dia tentu akan dapat membuat tajuk yang sesuai pula untuk hadis-hadis yang dikemukakannya di dalam Sahih Muslim. Itu maksudnya. Bab menghukum secara zahir tentang Islamnya seseorang. Jadi dalam bab ni kita kena hukum, kita kena anggap seseorang itu Islam berdasarkan zahirnya. Jangan kita sibuk-sibuk nak tahu rahsia dia, nak congkil rahsia dia, tak perlu. Setakat yang kita tengok dari segi zahirnya dia Islam, kita akan layani dia, kita akan berurusan dengan dia sebagai seorang Islam. Karena kalau kita tahu dia orang Islam, dia buat makanan, dia ada kedai, restoran misalnya, kita nak pergi makan, kita yakin saja lah dengan dia. Tak perlu kita soal dah, dia ambil ayam tu daripada mana, dan dia sembelih ke tidak, siapa yang sembelih, tak perlu. Sebab kita telah berurusan dengan seorang Islam, dan kita memadai kepada kita dari segi zahirnya sahaja. Kecuali kalau kita memang jelas tahu bahawa walaupun macam sekarang ni kan, ramai orang-orang yang mendakwa Islam tetapi sebenarnya telah menyeleweng jauh daripada ajaran Islam. Nama saja Islam, penyelewengnya dia tu, terpesongnya jauh sangat, sehingga boleh jadi terkeluar daripada Islam dengan sebab akidah-akidah tertentu. Kalau sampai ke peringkat itu, lainlah. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni, umumnya di tempat itu orang Islam, ahli sunnah misalnya, jadi tak perlu kita sibuk-sibuk lebih-lebih sangat. Tak perlu. Kita hanya berpada dengan zahir Islamnya sahaja. Bila dia Islam, cukup. Begitu juga kalau kita pergi keluar negara misalnya, dia tulis di kedai dia Allah Muhammad, dia tulis Allah Muhammad, ataupun rupa dia tu macam orang Islam, dia pakai kopiah misalnya, setengah-setengah tempat tu, umumnya lah, di mana-mana pun dia jadi tanda orang Islam. Macam ni pakaian dia. Kalau macam tu, kita makan lah, tak perlu sibuk-sibuk sangat. Tak perlu kita selidik terlebih dahulu dengan cermat dia ni macam mana akidah dia. Cukuplah sebagai Islam secara umum, itu sudah cukup. Bersangka baik tentang sempurna imannya, kita kena ada sangka baik begitu, dan sah Islamnya, betul Islamnya. Kemudian Imam Muslim bawakan hadis daripada Anas. Di dalam Mukhtasar ini dia tidak ada sanad. Selebihnya daripada Imam Muslim sampai kepada Anas itu tidak ada sanad. Kerana kita nak lebih menumpukan kepada kandungan ataupun isi dan pengajaran hadis itu sendiri. Tak perlu nak bahas tentang perawi-perawi dia yang terdapat di dalam sanad hadis itu. Sebab atas dasar kita percaya dan sudah maklum kedudukan hadis-hadis dalam Sahih Muslim itu sangat tinggi, dan secara umumnya kita boleh mengatakan ia adalah sahih. Jadi tak perlu lagi. Kalau kita pergi jauh pun untuk umum, tak perlu sangat. Dia bukan boleh menilai pun. Dia bukan boleh menilai pun.
tak tahu pun kaedah-kaedah riwayat itu macam mana nak terima seseorang perawi atau tidak nak terima, itu tak perlu. Terus kita pergi kepada pengajaran hadis. Jadi dalam hadis ini Anas bin Malik meriwayatkan, katanya Mahmud bin Ar-Rabi' meriwayatkan kepadaku tentang Itban bin Malik. Mahmud bin Ar-Rabi', kita tak sebut di sini secara terperinci tentang latar belakang dia. Mahmud bin Ar-Rabi' termasuk dalam sahabat kecil. Ini dipanggil sahabat kecil. Sahabat yang semasa Nabi SAW masih hidup, dia belum lagi baligh. Itu dikatakan sahabat kecil. Dan Rasulullah SAW pernah bergurau dengan dia dalam Bukhari dan lain-lain. Ada sebut dia sentiasa ingat gurauan Rasulullah SAW dengannya. Apabila pergi ke tempat air, Rasulullah SAW berkumur, dia semburkan air itu kepada Mahmud bin Ar-Rabi'. Itu menjadi kenangan manis kepada Mahmud bin Ar-Rabi'. Maknanya Rasulullah SAW dia ada bergurau juga, ada bermesra juga dengan kanak-kanak. Dengan kanak-kanak dia buat cara kanak-kanak lah. Itu pengajarannya. Tidaklah kata Rasulullah SAW yang boleh memutuskan hukuman mati terhadap sekian ramai orang dalam satu masa. Rasulullah yang pergi perang, Rasulullah SAW yang perintahkan bunuh orang itu misalnya, dia ni tak ada senyum langsung, tak ada bergurau langsung dalam kehidupan. Tidak begitu. Bahkan di tempat dia di medan perang begini rupanya, dengan kanak-kanak begini, di rumah begini. Jadi semuanya itu memberikan keseimbangan. Kita boleh lihat dia seorang yang mesra, seorang yang baik, seorang yang lemah lembut, seorang periang, suka bukan menangis saja, tidak. Semua kita boleh lihat daripada Rasulullah SAW. Artinya yang dikehendaki daripada kita pun begitulah. Meriwayatkan kepadaku tentang Itban bin Malik. Itban itu ada sedikit kita buat catatan tentang latar belakangnya. Beliau ialah Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan Al-Ansari. Ini sahabat Ansar, seorang sahabat Nabi SAW yang telah menyertai perang Badar. Jadi dia ni termasuk dalam ahli Badar. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah ada meriwayatkan hadis daripadanya. Itban wafat di Madinah di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tengok kan dalam sejarah sahabat-sahabat ni, biografi sahabat-sahabat ni, dia selalu sebut orang ni ahli Badar misalnya, ikut serta dalam perang Uhud, ahli Bai'atul Ridwan, atau Ashabus Syajarah, sahabat-sahabat yang berada di bawah pokok di mana para sahabat berbai'ah dengan Rasulullah SAW. Itu semua disebut. Dan sebenarnya ini macam pangkat lah kepada mereka, menunjukkan kedudukan mereka itu di sisi Rasulullah SAW dan di sisi umat, yang sepatutnya kita kena hormat lebih daripada yang lain-lain bila dikatakan ahli Badar. Sebab ahli Badar itu adalah sahabat-sahabat yang sangat istimewa. Itu sebab dia sebut. Kalau macam kita sekarang ni pangkat-pangkat setempat lah, kita kata Datuk ke, Datuk Seri ke, itu disebut gitu lah. Jadi ni dia tak ada tu, tak ada Datuk, tak ada apa, cuma dia sebut ahli Badar. Bila sebut ahli Badar di kalangan sahabat ini sangat tinggi, sangat istimewa. Kalau kata ahli Uhud saja, tidak lebih daripada ahli Badar. Ahli Badar ni lebih lagi. Ahli Bai'atul Ridwan lebih juga. Dan dalam hadis-hadis disebutkan mereka tu tak masuk neraka. Sampai macam tu lebihnya. Tapi jauh lagi nak banding dengan ahli Badar. Ahli Badar ni atas lagi. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, bila kerajaan Islam itu kaya raya, diberi habuan khusus untuk sahabat-sahabat ini mengikut peringkat masing-masing. Ahli Badar diberikan paling banyak habuan.
Kalau dia juga sahabat yang ikut serta dalam perang Uhud, diberi lagi kerana itu. Dan begitulah seterusnya. Ini semua menampakkan pangkat ataupun kedudukan di antara sahabat yang berbeza-beza, tidak sama di antara mereka. Dan tidak salah kita meletakkan seseorang itu pada taraf yang berbeza-beza sebagai penghormatan dan sebagai memuliakan mereka, tidak salah. Kita menyebut mereka sebagai orang-orang yang lebih, itu memang telah menjadi tradisi di kalangan para ulama. Sebut ahli Badar, Bai'atul Ridwan, Ashabus Syajarah, Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, ibu orang-orang mukmin kalau isteri Rasulullah. Dia ada kedudukannya yang tersendiri. Dan dari segi habuan diberikan dalam bentuk tahunan memang berbeza. Jadi kalau dia tu sahabat lagi, ahli Badar lagi, kemudian isteri Rasulullah SAW, banyaklah bahagian-bahagian yang diberikan itu. Di zaman Sayyidina Umar bermula. Selepas itu terus menerus sampai kepada zaman Sayyidina Muawiyah, dan selepas itu pun ada lagi. Begitulah penghormatan yang diberikan oleh umat terhadap para sahabat itu. Dan semua ini mereka faham daripada sikap Rasulullah SAW terhadap mereka. Apa sikap Rasulullah terhadap ahli Badar? Jadi pada situlah mereka faham ini orang istimewa sangat. Misalnya dalam hadis yang lain disebut la'allallah ittala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Misalnya Allah tentunya mengetahui hati perut ahli Badar, sehingga dia berfirman, dia berkata kepada ahli Badar, lakukanlah apa saja yang kamu mahu, aku telah ampunkan kamu. Sampai begitu sekali. Mana sesoalnya kalau mereka melakukan dosa pun, dosa itu akan terhapus begitu. Sebab apa? Jasa mereka itu terlalu besar, dapat menampung, dapat menutupi sedikit sebanyak kesilapan yang mungkin dilakukan oleh mereka. Sehingga daripada awal lagi, padahal ahli Badar itu ramai lagi yang hidup selepas Rasulullah, tapi Rasulullah istihar semasa dia hidup lagi tentang keistimewaan ahli Badar. Kalau ada dosa pun mereka ini tidaklah jadi terjejak, jadi kurang daripada yang lain. Mereka tetap lebih dengan sebab adanya jaminan itu, yaitu jaminan bahawa Allah mengampunkan dosa mereka terlebih dahulu diisytiharkan. Dan memang terbukti orang-orang yang dikatakan lebih, dikatakan istimewa oleh Rasulullah SAW itu, sehingga Rasulullah wafat, selepas Rasulullah wafat mereka masih baik orangnya, sampai semuanya meninggal dunia dalam keadaan baik. Tidaklah kata bila disebutkan Allah ampunkan dosa mereka sewenang-wenang, suka hati saja buat dosa, buat maksiat. Tak ada berlaku macam itu. Bahkan mereka hidup dalam keadaan yang paling baik, sebagai orang-orang yang bertakwa. Itulah yang kita dapati dalam sejarah. Jadi ceritanya, Mahmud bin Ar-Rabi' tanya, aku berkata kepadanya, ada satu hadis riwayatmu sampai kepadaku tentang Rasulullah SAW dijemput oleh dia pergi ke rumah untuk bersembahyang. Jadi hadis itu sampai melalui orang lain. Mahmud bin Ar-Rabi' ni nak tahu sendiri daripada tuan dia, apa cerita sebenarnya daripada mulut dia sendiri. Dia sudah dapat dah cerita tu. Begitulah mana pengajaran kepada kita. Kalau kita belajar dengan murid kepada seseorang, dia tu hebat dan kita kagum dah dengan dia misalnya. Jadi guru dia tu ada lagi, sepatutnya kita bertemu dengan guru dia juga. Jangan berpada dengan murid itu sahaja. Begitu juga kalau kita baca buku misalnya, buku seseorang itu, dia masih ada lagi, sepatutnya kita bertemu dengan dia. Itulah pengajaran di sebalik itu. Kalau dari segi sanad, dipanggil mencari sanad yang lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang terpuji. Kalau kita pernah ataupun selalu tengok dalam YouTube misalnya, mengajar,
Tak boleh dalam YouTube saja. Kalau Tuhan dia masih ada, kena berjumpa. Kalau boleh sekurang-kurangnya sekali. Kalau boleh sekurang-kurangnya sekali macam ni. Itulah sikap sahabat yang diajar. Mereka semua ni dapat pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau seorang tu hidup sama Rasulullah sekalipun, kalau dia tidak bertemu dengan Rasulullah, walaupun dia dengar dah Rasulullah ni ajar begini, dia tidak jadi sahabat. Itu kepentingan bertemu, pernah bersama, pernah tengok. Apalagi kalau lebih daripada itu, pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut serta dalam peperangan yang dilancarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagilah hebat. Kalau tidak macam itu, dia berbeza, tak sama. Tak sama dengan kalau kita berhadapan. Kalau berhadapan tu, walaupun seorang yang buta sekalipun, dia sudah bertemu dengan Rasulullah dalam satu majlis, dia jadi sahabat. Tapi kalau yang celik, banyak dah dia dengar hadis daripada Rasulullah SAW, dia Islam, dia pun telah mengamalkan ajaran Rasulullah, dia tak pernah bertemu sekalipun, tidak sahabat. Seperti kita maklum, sahabat dengan bukan sahabat ni jauh bezanya. Jadi begitulah yang diamalkan oleh sahabat-sahabat ni. Dia tu sudah tahu dah hadis ni, orang kata Aitban kata cerita begini. Dia nak tahu sendiri daripada Aitban. Bukan soal tidak percaya kepada orang yang cerita, kepada dia tu, orang yang cerita tu sahabat juga, tapi nak dengar sendiri daripada Tuhan punya hadis. Jadi Aitban pun ceritalah, sebenarnya ceritanya begini, yang mendorong aku menjemput Rasulullah SAW ke rumah tu untuk bersembahyang, sebab mataku sedikit bermasalah. Ini ringkas ni. Kalau dalam riwayat lah dia sebut begini. Panjang lagi cerita tu. Dia tak boleh pergi bersembahyang berjemaah di masjid Rasulullah, lagi jauh. Dia tak boleh pergi bersembahyang berjemaah di masjid kawasan dia pun tak boleh. Jadi nak buat macam mana? Dia sedih kerana tidak dapat pergi berjemaah dengan jemaah yang terdiri daripada para sahabat itu, terutama dengan Rasulullah. Jadi macam mana dia nak buat? Jadi dia minta Rasulullah pergi ke rumah dia sebab mata dia bermasalah. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan rabun, dalam setengah-setengah riwayat pula disebutkan buta. Boleh jadilah masalah mata dia tu meningkat dari satu peringkat ke satu peringkat. Mula-mula masalah sikit-sikit saja, kemudian rabun, kemudian jadi buta, boleh jadi. Jadi maksud dianya ialah supaya Rasulullah SAW pergi ke rumahnya, dia nak tunjuk tempat tempat yang kalau boleh dia nak jadikan tempat sembahyang di rumah. Biar Rasulullah SAW sendiri macam merasmikanlah tempat itu. Jadi dia selepas itu bersembahyang sentiasa di situlah, sama ada bersendirian ataupun dengan keluarganya, dia sembahyang dalam rumah dia. Jadi perbuatan yang seperti ini tidak salah. Dalam keadaan seseorang itu biasanya dia menjaga sangat sembahyang berjemaah di masjid, kemudian dia tak dapat pergi kerana keuzuran, berdasarkan sekian banyak hadis-hadis disebutkan dia tetap mendapat pahala berjemaah seperti di masjid itu juga, walaupun dia tak pergi. Itu hadis yang lain pula lah. Jadi ini dia kata mataku sedikit bermasalah, kerananya aku mengutus seseorang membawa pesanku kepada Rasulullah agar baginda sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku dan bersembahyang di rumahku, untuk kujadikan tempat beliau bersembahyang itu sebagai tempat sembahyangku. Inilah yang dikatakan at-tabarruk bi atharis salihin, mengambil berkat dengan kesan atau tempat yang pernah orang-orang soleh berada di situ, ataupun orang soleh beramal di situ. Dia ada kesan, dia boleh mengambil berkat. Misalnya ini Aitban, cuma kadang-kadang sekarang ni ambil berkat tu lebih-lebih sangat. Ini Rasulullah SAW lain. Kadang-kadang saya tak suka lah macam tu. Sebab dia suka sampai ke peringkat terutamanya. Tapi kalau kita sebutkan, orang kata kita kritik pula. Yang sebetulnya memang kita kritik pun.
Dia suka setengah-setengah buru-buru ni. Kalau orang minum air bekas tangan dia, dia basuh tangan dia, dia basuh kaki dia, dia suka kalau orang guna itu buat minum. Kononnya berkat. Jangan sampai begitu. Jadi pelapau dia orang biasa. Orang biasa. Kita tak tahu lagi kesudahan hidupnya macam mana. Dan sama ada orang ramai tidak patut buat begitu kepada seseorang. Orang alim ataupun orang-orang yang lebih tu pun tak sepatutnya buat begitu, sebab dia mendedahkan diri dia kepada bahaya sebenarnya. Bahaya lama kelamaan boleh jadi dia akan merasa tinggi sangatlah kedudukan dia di sisi Allah, makbul sangat ada dia ni, sehingga orang siapa macam tu air kaki dia pun nak minum lagi, basuh kaki dia. Itu jadi rosak dia. Kalau kita orang ramai masyarakat ni buat begitu terhadap seseorang pun boleh merosakkan dia. Kita tak sayang ke dia, tak sayang ke dia, kesian ke dia, jadi rosak kerana kita. Kita ramai-ramai lah yang buat dia rosak. Yang dia sendiri pun kenapa dia suka sangat buat begitu? Tak sepatutnya. Kita tak boleh selalu sikit-sikit kita kias dengan Nabi SAW. Nabi itu kedudukannya lain, dia maksud, dan dia terpelihara keadaannya. Adapun orang-orang lain tidak begitu. Benda-benda ni kita selalu tengok di kalangan orang-orang sufi, di kalangan orang-orang tarekat. Mereka banyak sangat buat benda-benda begini, yang tak sepatutnya. Tapi dari segi kesan, orang-orang soleh tak kira lah siapa pun, mereka ahli hadis ke, orang sufi ke, siapa ke, sebenarnya memang ada kesan. Macam beginilah, kita duduk dekat orang yang berani, kita merasa takut, kita punya dia berani juga. Itulah kesannya. Kesan dari segi zahir. Kemudian kita duduk dalam suasana orang-orang yang belajar, katakanlah kita belajar, semua rajin-rajin baca semua, ada kesan tu kepada kita. Dari segi kesan itu tidak dinafikan, memang betul ada. Begitu juga kalau kita guna pen dia, misalnya kita guna komputer dia, kita naik semangat, rasa bersemangat lain. Itulah yang dikatakan kesan tu. Jadi kalau sekadar itu tak mengapa, tidak salah, memang ada kesan itu, tidak dinafikan. Tetapi kalau lebih-lebih lagi dengan kita menganggap ada kuasa sakti dan sebagainya, itu membahayakan semua pihak sebenarnya. Dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan sekeliling kita ni terdedah kepada kesyirikan, sepatutnya kita jaga semua benda-benda ni, jangan terdedah kepada kesyirikan dan kerosakan akidah itu, supaya akidah tauhid kita itu kekal, murni dan suci sampai ke bila-bila. Sepatutnya begitu. Tapi kadang-kadang jadi terdedah. Orang ramai pun suka mendedahkan masyarakat kepada benda-benda begitu. Tak sepatutnya berlaku. Tapi pada dasarnya kita terima, memang tahu at-tabarruk bi athari shalihin itu diterima oleh ulama. Kesan ataupun peninggalan bukan nabi-nabi saja, orang-orang soleh pun ada kesannya. Tapi jangan melampau. Apa-apa ni kalau melampau boleh rosak, boleh meninggalkan kesan buruk. Kalau tidak melampau dalam batas yang sederhana, dalam kewarasan, dan ada bukti-bukti yang kukuh, itu tidak salah. Memang boleh mengambil berkat, apa itu semua memang ada, tapi jangan melampau. Katanya Nabi SAW pun datang bersama beberapa orang sahabatnya. Lalu beliau masuk dan bersembahyang di rumahku. Jadi bila dijemput untuk bersembahyang, boleh. Orang jemput kita pergi ke rumah dia untuk bersembahyang, kita sudah tahu, boleh, tidak salah. Dan pergi beberapa orang bersembahyang di rumah itu, tidak salah. Beginilah caranya. Kalau boleh, kalau boleh buat ni lagi baguslah. Rasulullah SAW dia hidup dakwah dia dengan cara begitu. Mesra dia dengan masyarakat tu begitu, masuk rapat dengan masyarakat. Kalau dijemput dia pergi. Tidak kata dia seorang ketua negara, susah nak pergi. Kalau jemput orang biasa ni, tidak begitu. Rasulullah SAW dia turun ke bawah, masuk dalam masyarakat. Itulah yang memikat hati masyarakat. Tetapi kita kena tengoklah keadaan kita.
Dan masyarakat juga kena faham. Masyarakat juga kena faham. Jangan kita buat macam Rasulullah SAW. Semua orang ni macam Rasulullah. Ada orang yang boleh buat begitu, ada orang yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas, macam-macam. Setengah-setengah orang dia buat bukan dia ikhlas sangat, tapi kerana dia nak jadi wakil rakyat misalnya. Jadi kena baik-baiklah dengan masyarakat. Tapi itu pun sepatutnya begitulah. Itulah maknanya bila jadi wakil rakyat, kenapa sudah kena turunlah. Tapi setengah-setengah orang itu dia bukan begitu. Misalnya dia penulis, misalnya macam saya, tak boleh kalau berjumpa semua, nak berjumpa dengan orang macam tu. Orang ajak sikit kita pergi, habis 2-3 jam situ. Nah, orang ni ajak pula habislah rasa. Macam mana nak menulis? Penulis tu sendiri pun kena faham, dan masyarakat pun kena faham keadaan dia. Jangan kira nak ambil berkat saja. Tak boleh. Dia ada masa-masa dia memang bertemu ketika tu lah. Kalau ganggu banyak sangat masa, rugi, buat masa. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Misalnya Jalaluddin As-Suyuti, pengarang yang terkenal itu. Memang dia sudah menulis daripada muda lagi, tapi apabila sampai umur 40, dia minta maaf dengan sahabat handai keluarga dia. Lepas ni dia tak akan bertemu, tak mahu bertemu dengan sesiapa. Sebab apa? Dia nak tumpu perhatian dia kepada penulisan. Sebab nak menulis bukan senang. Sikit-sikit terganggu, mana boleh. Dia ada keadaan-keadaan tertentu, itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Tapi kalau seseorang itu pemimpin yang ada kena-mengena dengan masyarakat memerlukannya, dia tak boleh buat begitu, menyembunyikan diri. Sepatutnya dia kena buat macam Rasulullah SAW. Tapi itu bergantung kepada keadaan masing-masing lah. Tak sama keadaan orang, tak sama. Jadi kita kena tahu orang ni macam mana, begitu. Dan Rasulullah SAW dia tak ada menulis macam Imam Bukhari, macam Imam Ghazali, Imam itu ini. Dia jangan jumpa dengan orang. Misalnya yang kemudian ni Maulana Wahidul Zaman, seorang pengarang kamus hadis dan penterjemah kitab hadis itu, 7-8 kitab hadis diterjemah ke dalam bahasa Urdu dengan buat nota kaki yang ringkas. Dia sempat berjaya buat. Kemudian dia buat tabwibul Quran. Quran itu kan tak ada bab dia. Dia buat bab berdasarkan bab, susun Quran berdasarkan bab. Ini bab perniagaan, dia di sini setempat. Dia letak. Ini bab kehakiman, di sini. Supaya mudah. Dia hidup dia macam mana? Hidup dia sudah tulis di pintu rumah dia. 5 minit saja kalau nak jumpa dengan dia. Dia minta maaf. Kalau lepas 5 minit, daripada 5 minit dia akan cabut pergi. Tak kira dah macam mana. Itu hidup dia. Jadi masing-masing lah. Tapi kalau seseorang tu dia tak boleh menulis, dia boleh buat benda lain, sepatutnya dia masuk dalam masyarakat. Itu tidak salah. Rasulullah SAW masuk, dia pergi, bila orang ajak dia pergi. Dengan cara begitulah. Tapi Rasulullah SAW ni setiap gerak-geri dia, tutur kata dia, semua orang catat, semua orang hafal, orang ingat. Sampai juga kepada manusia. Tapi kalau kita tidak begitu kan, jadi kita kena ada usaha cara lain lah masing-masing. Cara lain. Ada beberapa orang sahabatnya sedang bercakap-cakap sesama mereka. Jadi pada ketika Rasulullah SAW bersemayang itu, tidak semua bersemayang. Ada di antara mereka yang tidak bersemayang, duduk buang-buang. Percakapan mereka akhirnya sampai kepada perihal perkara besar, jadi perkara yang tidak elok yang telah dilakukan oleh Malik bin Dukhshin. Dia ada sini. Kenapa semua orang datang? Kok kita datang tapi dia tak datang? Rasulullah datang ke sini bukan senang nak dapat. Tiba-tiba dia tak sambut, tak mari sambut Rasulullah. Apalah dia ni? Macam-macam lah kata. Setengah-setengah tu kata saya tak senang hatilah dengan dia. Dia selalu rapat dengan orang munafik. Atau dia sudah munafik juga. Tak mesra sangat dia dengan kita, tapi dengan orang-orang itu dia mesra pula. Macam-macam lah. Ada yang mengatai idiot di situ. Mereka ingin kiranya Rasulullah SAW mendoakan supaya dia celaka dan ditimpa sesuatu malapetaka. Sampai begitu.
Setelah Rasulullah SAW selesai bersembahyang, baginda bertanya. Rupanya Nabi SAW tahu apa benda itu. Dia tanya, bukankah dia telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku ini Rasulullah? Jawab mereka, dia mengucapkannya tidak dari hatinya. Jadi agaknya dia macam orang munafik gitulah, kata saja ya. Mengucap saja. Sebenarnya dia tak puas hati pun dengan Islam. Jadi ada yang kata begitu. Nabi SAW pun bersabda, tiada sesiapa pun yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah Rasulullah akan masuk neraka atau dimakan api neraka. Tiada seorang pun yang mengucap begitu akan masuk neraka atau dimakan neraka. Jadi dia ni pun begitu juga. Kenapa kamu kata kepada dia? Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan, kalau begitu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuilah, sahabat kata. Mereka hanya cerita tu, kata tu berdasarkan apa yang mereka tengok dari segi zahir sahaja. Jadi hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawa kita tak boleh mudah-mudah nak kata, nak menghukum seseorang itu sebagai munafik ke, apatah lagi sebagai kafir, fasik dan sebagainya. Tak boleh mudah-mudah. Tengok Rasulullah SAW tegur semata-mata kerana dia telah mengucap, itu sudah jelas. Jadi kita kena layan dia sebagai orang Islam lah. Walaupun katakanlah hakikatnya seseorang itu dia munafik sekalipun, itu serah kepada Allah, urusan dia dengan Allah. Kita sekadar zahir saja. Bila dia tu kita nampak Islam, kita anggap dia orang Islam, saudara kita. Sekadar itu saja. Tapi tidaklah bermakna hadis ini nak mengajarkan kita supaya kita tidak berhati-hati, supaya kita melayani semua orang ni sama saja, sama seperti yang kita yakin dia tu sebagai seorang Islam yang benar. Tidak begitu. Nak mengajarnya, jangan mudah menghukum, jangan mudah kata seseorang itu, apalagi yang mengakibatkan macam kita menghukum dia sesat, dia kafir, dia tidak Islam. Itu tak boleh sampai ke peringkat itu. Bahkan kita kena teliti, berhati-hati, jangan mudah. Nak kata, setengah-setengah ulama ada menyebutkan yang Nabi SAW buat begini ni, rupanya dia ni, kan Rasulullah SAW ni, dia ada pengintip dia, spy dia, jasus dia. Berapa ramai Rasulullah SAW dia hantar pengintip dia untuk mengintip pasukan musuh, untuk masuk dalam masyarakat orang bukan Islam, untuk berada bersama-sama dengan orang-orang munafik. Rupanya ini perancangan semua. Jangan kita ingat orang tu kalau nampak teruk, dia betul-betul teruk. Sebagai sebuah kerajaan, pemerintahan negara, dalam semua negara dia semua ada untuk menjaga keselamatan negara tu. Kan kalau dalam dunia sekarang ni dia ada cawangan khas yang kita panggil SB tu. Jadi mereka ini kadang-kadang kita tengok jadi tukang kasut, jadi tukang sapu di tepi jalan itu, kadang-kadang jadi macam orang gila. Kan kita ingat gila betul, dia ada maksud dia tu, ada kerja dia sendiri. Jadi zaman Rasulullah SAW pun ada juga benda-benda macam tu. Barulah kita boleh tahu sampai ke pakalnya, sampai ke hujung sesuatu itu. Kalau tidak ada orang macam ni, susah nak tahu. Sebab itu Rasulullah SAW dengan yakin mengatakan, jangan kata begitu, jangan kata begitu. Jadi ini tidak nak memberi pengajaran kepada kita supaya menganggap semua orang Islam ni sama saja. Yang kuat iman dengan tidak kuat iman itu sama saja, kita layan sama. Tidak begitu. Tapi kita kena berhati-hati bahawa mungkin orang itu dia ada misi dia, dia ada kerja dia yang tersendiri. Kenapa dia buat itu? Tak boleh kita sangka buruk. Tapi dari segi misalnya kita kata, kalau orang perempuan lah, yang bertudung dengan tidak bertudung, kita nak kata sama. Tak sama. Dari segi menjalani hukum syariat itu tak sama. Tapi dari segi Islam dia, asas Islam dia sama. Dia tetap orang Islam.
Kita kena kasih, kena sayang, kena fikir. Seperti kalau adik-adik kita kena macam tu, kan kita nak putuskan hubungan dengan dia. Dia adalah saudara kita juga. Ada segitu. Bukan nak kata di sisi Allah, Allah reda sama. Tidak begitu. Ini pun begitu juga. Jadi kita kena fikir dari sudut lain. Jangan tengok dari sudut yang tak baik itu semata-mata. Kita kena buat andaian-andaian berupa sangka baik terhadap sesama kita Muslim. Itu maksud Nabi SAW di sini. Jadi Malik bin Dukhsum ini dipertikaikanlah oleh masyarakat itu. Ada nota di situ 135 tentang dia sedikit. Ulama berbeza pendapat tentang beliau sempat atau tidak dengan Bai'ah Aqabah. Tetapi mereka sepakat mengatakan beliau sempat menyertai perang Badar. Jadi ini menjadi ukuran sentiasa. Dia ni, jadi sahabat kata kenapa dia ni condong sangat kepada orang-orang munafik ni. Selalu kadang-kadang macam tak menyenangkan kita. Memang begitulah kerja dia. Itu dia telah memainkan peranan dia. Kita kena tahu dia tu siapa tu. Kalau masuk dalam perang Badar ni, kiranya orang betul-betul terlatih dah. Tak mudah bergoyang. Kalau duduk kita tengok bersama-sama dengan orang fasik, bersama dengan orang-orang munafik, mereka tidak akan begitu. Dia ada sesuatu kerja, ada tugas dia. Itulah kedudukan ahli Badar. Sebab itu Nabi SAW kata begitu. Dia kata, kalau orang biasa pun mengucap saja tu pun dah tak masuk syurga. Dia, bagaimana dengan dia ni? Seperti yang kita maklum, dia kan ahli Badar. Dan perang-perang yang lain selepasnya. Kata Imam Nawawi, Rasulullah SAW telah menyatakan bahawa beliau telah beriman dengan sepenuh hati dan tidak berpura-pura, menerusi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini ni riwayat lain, berdasarkan riwayat lain ada lagi perinciannya, bahawa walaupun sahabat itu ragu, tak jelas tentang dia, Nabi SAW dengan jelas mengatakan, ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Tidakkah kau lihat dia telah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kerana Allah. Jadi yang boleh kata dengan ikhlas kerana Allah ni, kalau Rasulullah kata begitu, mestilah dia seorang yang tidak boleh kita ragui lagi tentang keislaman. Jadi banyak sebab-sebab untuk kita betul-betul yakin kepada dia, walaupun mungkin ada ketikanya zahir dia tidak menampakkan sebagai orang Islam sekalipun. Sebab dia sedang melaksanakan kerja dia, tugas dia. Dengan itu tidak boleh lagi diragui tentang kebenaran iman dia. Kata Anas, hadis ini sangat mengagumkan aku. Kerana itu kusuruh anakku menuliskannya, lalu dituliskannya. Jadi banyak sekali pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, panduan, bimbingan, dan macam-macam lagi hukum daripada hadis ini. Antaranya tengok dalam nota 136 itu, satu, harus mendoakan keburukan dan kebinasaan ke atas orang munafik. Harus. Macam ni kan sahabat benar, kalau boleh Rasulullah begitu, sebab dia anggap munafik. Dan Rasulullah SAW tidak larang dia kalau nak doa untuk munafik itu. Bahkan bagi kita sendiri pun ada doa, ada. Yang kedua, boleh mengambil berkat dengan tempat orang baik. Tempat orang baik. Jadi Rasulullah SAW dijemput ke rumah untuk bersembahyang di situ. Di situ dia bersembahyang kemudiannya, di rumah dia. Jadi kalau kita nak tengok di sini, kalau di rumah tu kita ambil satu ruang untuk beribadat, itu boleh. Tidak kata kita kena beribadat di rata begitu, tidak. Satu tempat khusus, satu ruang walaupun kecil, boleh kita ambil untuk beribadat. Kita sendiri atau keluarga kita, kalau nak beribadat, bersemayam misalnya, pergi ke situ, bagus. Boleh berdasarkan hadis ini. Sebab dia minta Rasulullah pergi bersemayam di situ, dan dia sentiasa bersemayam di situ selepas
selepasnya. Jadi kalau kita tengok dari sudut pandangan fiqh Hanafi, mazhab Hanafi pula, lagi jauh dia perginya. Tempat macam ni kalau di rumah dipanggil Masjidul Bait. Masjidul Bait, masjid di rumah. Sebab dia nak ganti masjid yang dia tak dapat pergi itulah. Minta Rasulullah pergi, dia nak sembahyang. Jadi masjid di rumah. Masjid di rumah tu hukum dia tidak sama dengan masjid yang sebenar tu. Tapi dalam istilah fiqh Hanafi disebut Masjidul Bait. Bahkan dalam setengah-setengah hadis pun ada sebut perkataan itu. Masjidul Bait dengan makna musalla, tempat sembahyang di rumah. Dari segi hukumnya tak sama dengan masjid yang sebenarnya. Tetapi kalau kita perhati fiqh Hanafi, mereka dalam masalah orang perempuan, orang perempuan boleh beriktikaf di Masjidul Bait walaupun dia tidak sama dengan masjid yang sebenar. Tapi beriktikaf di masjid dia dapat pahala. Dia boleh beriktikaf di masjid rumahnya, tak payah pergi ke masjid yang sebenar. Itu dalam fiqh dia. Boleh buat apa di rumah. Sebab bagi mereka orang perempuan ni kan tidak digalakkan sembahyang di masjid, pergi berjemaah. Jadi macam mana mereka nak dapat pahala tu? Duduk di situ di Masjidul Bait. Kalau dia beriktikaf boleh. Walaupun tidak semua ulama setuju, tapi ini termasuk dalam masalah khilaf lah, berbeza pendapat ulama tentangnya. Yang ketiga, orang alim, orang besar, orang atasan atau pemimpin boleh melawat para pengikut dan orang bawahannya di samping mendoakan keberkatan untuk mereka. Boleh pergi ke rumah orang bawa pengikut-pengikut, kemudian pengikut minta dia mendoakan untuk mereka, dia boleh doakan. Dan ini termasuk di dalam sunnah Nabi SAW juga. Yang keempat, harus meminta orang yang mulia mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri atau orang lain. Boleh. Kalau doa keburukan pun boleh, doa kebaikan tentulah boleh, untuk diri kita atau untuk orang lain. Yang kelima, keharusan bersembahyang sunat secara berjamaah, kerana di dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW telah mengimami penghuni rumah tersebut. Jadi sembahyang sunat mutlak, sunat macam-macam lagi boleh berjemaah. Tetapi kalau sunat yang Rasulullah SAW tak pernah berjemaah, padahal ia jelas, tak boleh kita pula. Tak boleh kita nak kias pula. Jadi kalau dalam masalah ni Rasulullah berjemaah, jadi nak kias dengan yang lain, itu tak boleh. Setakat yang kita dapatlah Rasulullah berjemaah, boleh kita terima. Dalam masalah ni setengah-setengah ulama berpendapat boleh kita masukkan sembahyang Rasulullah SAW ni di rumah Itban sebagai sembahyang hajat. Sebab apa? Sebab Itban ajak Rasulullah SAW, jemput Rasulullah pergi ke rumahnya untuk bersembahyang, untuk dia sebut dah, untuk dijadikan tempat itu sebagai tempat sembahyangnya. Jadi itulah hajatnya. Rasulullah telah pergi kan, dan Rasulullah bersembahyang. Jadi sembahyang apa? Hajat lah tu. Jadi kalau nak, tapi dia tak jelas sebut sembahyang hajat. Kalau nak kira sembahyang hajat ni secara berjamaah, yang paling tinggi dan paling sahih, tak boleh lawan hadis ni. Tapi dia tak sebut ini sebagai sembahyang hajat. Cuma kita dapat faham daripada peristiwa tu. Nabi SAW pergi ke rumah tu untuk apa? Untuk sembahyang. Sembahyang itu hajat siapa? Siapa yang minta? Tuan rumah Itban itu. Itu hajat dia lah. Jadi kira-kiranya itu sembahyang hajat lah. Tapi kalau nak kira sembahyang hajat yang betul-betul sembahyang hajat yang sahih, tak ada. Berjamaah tak ada. Ada pun dia tidak sahih dalam Tirmizi dan lain-lain. Kalau kita nak sebut ya sembahyang hajat yang paling sahih, yang ni kalau tak ada dan boleh berjamaah ini. Tapi kena ingat di sini tak ada sebut sembahyang hajat. Jelas
dia ajar Rasulullah untuk bersemayang hajat. Begitu, itu tak ada. Seperti semayang-semayang yang lain lah. Rasulullah SAW semayang pada waktu duha. Pada waktu duha. Macam Ibnu Umar, dia kata itu kebetulan pada masa tu. Jadi orang sebut semayang duha. Sebenarnya dia semayang banyak sebab tu. Misalnya dia pergi ke Mekah pada tahun pembukaan Mekah, dia semayang pada masa tu. Orang kata semayang duha. Dia kata sebenarnya Rasulullah bersemayang itu kerana syukur kepada Allah atas kemenangan yang diberikan kepadanya untuk menguasai Mekah tu. Begitu juga dalam peristiwa-peristiwa lain, kebetulan dia bersemayang pada masa itu. Jadi orang kata dia semayang duha. Sebenarnya duha itu tidak ada, kata Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, berdasarkan apa yang dia faham, sebenarnya tak ada Rasulullah sebut duha ini kita semayang duha. Begitu, tak ada. Cuma dia bersemayang pada masa itu. Jadi orang simpulkan itu sebagai semayang duha. Macam ni jugalah. Jadi latar belakang dia tu hajat. Sebab itu tak ada sebut hajat. Disebutkan semayang hajat tu tak ada. Tetapi kita faham daripada latar belakang itu, boleh kita kaitkan dengan semayang hajat. Sama seperti Ibnu Umar kata dikaitkan dengan semayang duha. Tapi yang sebetulnya berdasarkan berapa banyak lagi riwayat yang lain, semayang duha itu memang ada. Semayang duha itu sendiri, bukan kebetulan pada masa itu semayang untuk benda lain, tapi duha itu sendiri tak ada. Tidak banyak hadis itu. Cuma macam Ibnu Qayyim sebut di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dia sebut ada banyak hadis-hadis yang tidak diketahui oleh setengah-setengah sahabat. Antaranya hadis yang tidak diketahui oleh setengah-setengah sahabat oleh Ibnu Umar ialah hadis tentang semayang duha, sedangkan orang lain tahu. Dia bilang semua hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar, tapi orang lain tahu. Dia tahu melalui orang lain. Dia sebenarnya itu bagus. Jadi tidak semestinya sahabat ini dia tahu semua. Jadi kalau Ibnu Umar tak tahu, kita dapat tahu melalui sumber yang lain yang juga sahih, kita boleh terima benda tu. Macam semayang duha itu ada berdasarkan riwayat orang lain. Walaupun Ibnu Umar menafikan, tak apalah, itu dia menafikan berdasarkan maklumat yang sampai kepada dia. Dia kata tak ada semayang duha. Jadi kalau kita nak semayang, ada hajat tadi, hajatnya saya begini-begini, marilah semayang di rumah. Jadi semayang itu boleh dikira untuk memenuhi hajat dia. Boleh lah. Inilah yang paling sahih. Setakat yang saya temui, tak ada yang lebih sahih daripada ini. Ini bukan dalam Muslim saja, dalam Bukhari pun ada juga riwayat ni. Jadi boleh lah kalau nak buat. Maknanya semayang hajat itu boleh berjemaah, tidak salah. Walaupun tidak terang sangat, tapi kalau dilihat kepada latar belakangnya, memang menampakkan begitu dah. Itu memenuhi hajat. Semayang duha tak pernah pula Rasulullah bersemayang berjemaah, tak pernah. Lagi semayang rawatib misalnya, semayang apit, semayang fardu tu, sama ada qabliyah atau ba'diyah, tak ada pernah dia semayang. Semayang tahajud berjemaah, dia semayang sendiri pun ada, semayang berjemaah pun ada. Itu jelas. Lagi semayang qiyam Ramadan misalnya, semayang tarawih, walaupun dia tak semayang panjang bulan Ramadan, tapi untuk 2-3 malam tu dia ada semayang juga, dan berjemaah memang ada, jelas itu. Banyaklah. Jadi yang kita kena tengoknya yang mana Rasulullah buat dengan berjemaah, yang mana tak pernah dia buat. Yang tak pernah tu kita tak boleh. Semayang gerhana matahari misalnya, itu berjemaah. Gerhana bulan, berjemaah. Tapi semayang rawatib tak pernah. Bila tak pernah, kita tak boleh kiaskan semayang rawatib tu dengan semayang tahajud ke misalnya. Tak boleh begitu, salah. Kita tak boleh kata ini semayang, itu pun semayang juga, tak boleh. Kita kena tengok cara yang Rasulullah SAW buat. Setakat itu saja kita kena ikut. Tak boleh kita nak kias dalam masalah ibadat. Sebab kalau kias, jauh perginya, jadi lagi bumbah. Sebab itu sampai sekarang tak ada pun, saya cuba tengok yang terima dengan betul. Tak ada orang buat semayang rawatib ni berjemaah. Kalau macam tu, kena pergi awal lagi lah ke masjid. Sebab nak semayang jemaah rawatib tu sebelum semayang zuhur misalnya,
Lepas tu tak boleh terus keluar, kena tunggu dulu. Sembahyang berjemaah pula rawatib ba'diyah. Ada ke buat macam tu? Tak ada kan? Kenapa? Kerana tak pernah Rasulullah buat. Itulah jawabnya. Itu memang tak ada. Ini di rumah. Dia kalau dalam mazhab Hanafi, jelas sembahyang yang tidak disunatkan, diwar-warkan, dijemput, dipanggil, kita tak boleh buat, panggil begitu. Sebab itu dalam masyarakat Hanafi dia tak ada panggil begitu ramai-ramai begitu, tak ada. Kalau panggil ni macam sembahyang hari raya, itu memang panggil, memang digalakkan supaya pergi semua, itu lain. Tapi kalau sembahyang hajat memang tidak ada das begitu, panggil pula di masjid. Tapi kalau buat juga atas dasar sembahyang hajat itu sendiri dia ada asasnya, berjemaah, sekadar itu ya kan, boleh, harus ya, sekadar itulah. Nak kata sunnah Nabi pernah dia buat walaupun sekali sembahyang hajat di masjid, tak ada. Yang ke 5, keharusan bersembahyang sunat secara berjemaah. Itulah. Tapi ia terikat dengan keadaan tadi. Yang ke-6, boleh bercakap dan berbincang di sekitar orang yang sedang bersembahyang selagi tidak mengganggu, menghilangkan khusyuk dan mengalihkan perhatian dan tumpuan. Jadi kalau kita pergi bersembahyang, macam Rasulullah pergi bersembahyang beberapa orang, ada lagi yang tidak bersembahyang, dia lupa buat-buat. Jadi adakah dia ni salah? Boleh ke tidak? Kalau sembahyang itu bukan sembahyang fardu, tak apalah, tak ikut pun. Apalagi mungkin dia tak ada wuduk ke, ataupun dia tengah buat benda lain untuk menyiapkan benda lain. Ini bukan sembahyang fardu. Jadi tak apa kita tidak terlibat, tidak ikut sama dalam persembahyang itu. Tidak kata mesti. Kemudian bukan sekadar itu, kalau berbual-bual, bercakap-cakap ketika orang bersembahyang itu tak boleh ke? Sebab bila orang baca Quran, jadi kita kena diam. Baca Qurannya macam mana bila orang sembahyang, kan dia baca Quran, jadi kita kena diam. Baca Qurannya macam mana maksudnya? Itu kena jelas. Baca Quran dalam sembahyang, kita pun bersembahyang juga, kita dengar. Ataupun kalau orang baca kuat, ini dia dengan suara yang nyaring, ni dia bersembahyang baca perlahan, bukan kuat. Sebab sembahyang ni pada waktu siang, bukan malam, pada waktu siang. Jadi bila dia bersembahyang pada waktu siang, dia perlahan. Jadi orang di sebelah dia tak ada dengar apa-apa. Yang dibaca tu, yang perlu dia diam. Jadi dengan sebab tu dia boleh bercakap-cakap, tapi janganlah percakapan itu sampai mengganggu orang yang bersembahyang tu. Nak katanya bercakap semasa orang yang bersembahyang ni tidak salah, tidak berdosa. Sebab selepas itu Rasulullah SAW tak ada tegur pun. Kalau salah lepas sembahyang tu, dia mesti kata, kenapa kamu duduk buat-buat? Yang dia tahu pula orang tu duduk bercakap apa tu, mana dia ada juga dengar sikit-sikit. Ataupun kalau kata dia tak dengar, Allah bagi tahu kepada dia, tak apalah, dia Rasulullah SAW. Tapi nak kata tak boleh berbual langsung, tidak. Boleh dengan syarat tidak mengganggu, tidak mengalihkan tumpuan orang yang sedang bersembahyang. Kalau mengganggu, berdosa. Kalau mengganggu, dia jadi berdosa. Walaupun kita baca Quran sekalipun, kalau mengganggu orang yang bersembahyang. Jadi jangan. Sebab terutama dalam masjid. Kalau dalam masjid itu tempat utama untuk sembahyang. Itulah kerja utama ataupun perbuatan yang paling penting disebutkan untuk sesuatu masjid, sembahyang. Jadi yang lain tak boleh mengatasi sembahyang itu. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang bersembahyang. Tapi kalau di rumah, ini kita di rumah, tak boleh juga mengganggu. Tapi boleh nak cakap-cakap itu tidak salah. Di masjid pun begitu. Ketika orang yang bersembahyang sunat di depan, kita tidak bersembahyang sunat, boleh kita bercakap. Tidak kata kalau orang tengah duduk sembahyang mana-mana pun langsung tak boleh bercakap. Tidak begitu. Kalau tak boleh, mesti Rasulullah SAW tegur. Ini dia tak tegur. Kita kena ingat begitu. Segala yang berlaku ni, ada teguran ke tak ada teguran, semua kena ambil kira. Kena ambil kira. Di sini terbukti tidak ditegur oleh Nabi SAW. Dan tidak juga Nabi kata, kenapa tak sembahyang?
Ini juga menunjukkan kalau sembahyang sunat kata tak boleh paksa, suruh orang tu mesti ikut. Tak mesti macam tu. Mana-mana yang nak, yang tidak nak ada sebab dia ataupun dia tak mahu, tak boleh kita marah kepada mereka, tak boleh. Macam di sini Rasulullah SAW tak marah pun mereka tak sembahyang tu. Yang dia ada nak marah sedikit pun, dia kata kenapa kata dia begitu. Itu saja. Bukan kerana tak sembahyang, bukan kerana berbuat-buat, tidak. Yang ketujuh, tetamu boleh menjadi imam kepada tuan rumah dengan kerelaan tuan rumah sendiri. Sebab mengikut panduan umum yang lain daripada Nabi SAW, yang lebih utamanya menjadi imam ialah tuan rumah. Nak banding dengan apa ni, tetamu. Tetapi kalau tuan rumah tu sendiri memang menghendaki tetamu tu jadi imam, tak salah, boleh juga. Bukan suatu ketetapan lah. Yang sebenarnya Rasulullah SAW dia arahkan kalau pergi sesuatu tempat tu biar orang tempat tu sendiri jadi imam. Itu dari segi psikologi sebenarnya. Tuan rumah ke lebih bersifat itu. Kalau kita nak tengok hadis Rasulullah ni dari sudut psikologi, banyak. Antaranya ini yang dia tak bagi itu. Sebab apa? Dia nak membesarkan. Katakanlah dalam rumah tu mesti ada anak isteri dia, kan? Bila kita pergi ke rumah tu, katakanlah kita ni seorang yang alim, katakanlah kita pergi, kita pun suruh tuan rumah tu jadi imam. Mestilah anak-anak dia tu berasa bangga, berasa hebat ayah dia. Kalau tidak, anak dia akan berasa lekeh ayah dia ni. Bila orang lain marah, orang lain jadi imam pula. Ini sebenarnya Nabi SAW nak tanda rasa hebat, rasa mulia, rasa lebih tuan rumah tu kepada orang dalam rumah. Barulah mereka akan patut tengok orang hebat tu duduk di belakang dia sembahyang. Itu dari segi psikologi sebenarnya. Lebih ke situ. Bukan makna langsung tak boleh. Ada keadaan-keadaan tertentu boleh. Tak apa kalau tuan rumah tu menghendaki begitu. Tetapi yang asalnya dalam perkara ni kena tuan rumah jadi imam. Itu lebih baik. Yang ke-8, boleh memberitahu pemimpin atau ketua tentang orang yang diragui untuk peringatan. Boleh, tidak salah. Tidak kata kita tak boleh bercakap apa pun depan pemimpin, kena diam saja, ikut dia saja. Tidak. Boleh jadi dia tidak perasan, boleh jadi dia tidak sedar keadaan ini. Jadi untuk menarik perhatian kita sebut. Kalau dia tak setuju, dia akan kata sesuatu berdasarkan maklumat yang ada pada dia. Tidak begitu mungkin. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam Islam ni antara pemimpin dengan rakyat, dengan orang bawahan, dia ada mesra, boleh bincang, boleh cerita, dia boleh bantah. Tidak kata ikut saja perintah dia. Tak boleh kita nak kata apa pun. Tidak begitulah. Yang ke-9, boleh menulis hadis dan juga ilmu-ilmu agama yang lain. Misalnya di sini Anas dia tertarik sangat dengan hadis itu, dia suruh anak dia tuliskan untuk dia. Jadi ini menunjukkan boleh tulis. Kalau boleh tulis hadis, Quran lebih lagi lah. Lebih lagi lah. Elok kita tulis hadis ataupun ilmu-ilmu lain boleh ditulis. Sebab kalau kita tak tulis boleh terlupa. Bila tulis kita boleh dia tetap atas kertas dan sebagainya. Kita boleh tengok pula, ulang kaji pula, perhati pula, boleh. Ini boleh tulis hadis. Yang ke-10, membuat perkara yang utama dan penting dahulu, kemudian disusuli dengan yang kurang penting. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersembahyang dahulu, kemudian baru makan. Tapi ia tersebut di dalam hadis ini menerusi saluran riwayat yang lain. Tadi kan tak ada sebut makan, apa tu tak ada sebut. Sebenarnya dalam peristiwa itu ada makan kan tidak? Ada. Tapi makan itu kemudian, selepas sembahyang, berdasarkan saluran riwayat yang lain. Saluran riwayat tadi tak ada sebut. Di dalam hadis Nabi SAW melawat Ummu Sulaim pula. Beliau makan dahulu, kemudian baru bersembahyang. Di dalam hadis ini perkara utama ialah sembahyang kerana iktiban, mengajak beliau untuk bersembahyang.
Di dalam hadis Ummu Sulaim pula beliau mengajak Nabi SAW untuk makan. Maka makanlah yang lebih diutamakan. Jadi dia ada dua peristiwa. Ulama buat perbandingan di antara dua peristiwa itu. Dalam hadis itu tadi ada juga makan, tapi makan itu selepas sembahyang. Makan itu selepas sembahyang. Sebab apa? Maksud utama dia ajak bukan untuk makan, untuk sembahyang itu. Cuma dah orang datang, tetamu datang, kita sediakanlah sedikit makanan. Itu sunnah Nabi SAW juga. Tidak kata orang pergi, air pun kita tak angkat untuk dia, air sejuk pun kita tak angkat. Tak patut macam tu. Ni bila pergi, walaupun tidak asalnya tidak untuk makan, elok juga disediakan makan sekadarnya. Dalam peristiwa satu lagi, Ummu Sulaim ajak ke rumah untuk makan. Tapi selepas itu Rasulullah SAW ajak sembahyang. Ajak sembahyang boleh juga, sebab sembahyang itu membawa berkat kepada sesebuah rumah. Apalagi kalau Rasulullah SAW sendiri sembahyang, jadi itu lebihlah keberkatannya. Kalau orang lain pun buat, itu lebih bagus. Baik. Begitulah. Kita kena tengok keutamaan yang mana. Maksud apa yang asal. Itulah yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Kemudian kalau kita nak buat kesimpulan ni, sebenarnya boleh tambah lagi. Tidak kata terhad setakat yang saya buat itu. Saya sendiri pun mungkin akan tambah. Kalau orang lain nak tambah pun tak kisah. Misalnya kita boleh tambah lagi. Seseorang itu kita nak hukum bagaimana? Islam atau tidak? Berdasarkan zahirnya. Zahirnya macam mana? Apabila dia mengucap. Kalau dia tak mengucap, kita tak faham lah. Jadi untuk Islam itu, dia kena selain daripada membenarkan dengan hati tentang keesaan Allah dan tentang Muhammad itu sebagai Rasulullah, selain daripada itu dia kena tuturkan, sebut. Bila sebut, kita akan hukum dia sebagai orang Islam. Seperti mana dalam tajuk tadi. Kita itu pun boleh buat sebagai kesimpulan juga. Dan kita kena banyak bersangka baik sesama kita. Itu pengajaran daripada hadis juga. Dan kelebihan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada kalanya menyebabkan seseorang itu tak masuk neraka langsung, tak akan disentuh, dimakan oleh api neraka. Ada kalanya, bukan mesti begitu. Jadi yang di sini disebut lebih lah, sebab dia ada kaitan dengan sahabat berkenaan. Tapi untuk umum, kalau kita tengok berapa banyak dalam ayat Quran, dalam hadis, apa disebutkan, kalau orang itu melakukan dosa sekian-sekian, dosa yang besar itu, dia akan masuk neraka juga walaupun Islam. Jadi nak cerita di sini kelebihan La ilaha illallah ada kalanya menyebabkan tak masuk neraka langsung. Antara yang mudah kalau kita nak faham, kalau kita nak bagi contoh, misalnya kalau orang kafir yang memeluk agama Islam, ada beberapa peristiwa di tempat kita pun pernah berlaku kan, yang mana keluarga dia tak tahu pun dia Islam. Katakanlah selepas dia mengucap, dia mati. Macam mana? Jadi dalam keadaan itu terlalu jelas. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah SAW kata, Al-Islam yahdimu ma qabla. Islam merobohkan segala dosa yang dilakukan seseorang sebelum itu, sebelum dia Islam. Jadi bila sudah habis dosa itu, tak ada, semua bersih dah, kemudian dia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah macam mana nak masuk neraka. Apa sebab? Walaupun dia tak sempat bersembahyang, tak sempat puasa, tak sempat pergi haji dan lain-lain, ini selamat dah dia tu kiranya. Itu satu contoh lah kita kata, kalau orang biasa ni macam mana dia tak masuk neraka. Ini, ataupun kalau sahabat misalnya, Rasulullah SAW kata, La yadkhulun nar ahadun mimman baya'a tahta syajar. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaikat di bawah pokok. Itu masuk sahabat ni. Sebab apa yang dia kata tak masuk neraka, tak akan dimakan api neraka? Sebab dia berkaitan dengan sahabat ni, ada kaitannya.
Jadi orang yang berbai'ah dengan Rasulullah di bawah pokok, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Dalam Quran disebut Allah redha kepada orang-orang yang berbai'ah denganmu di bawah pokok, satu pokok. Dalam satu peristiwa, jadi Nabi SAW kata tak ada siapa seorang. Jadi kalau macam tu, dia mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu dia sudah bersembahyang, dia sudah mungkin ada melakukan dosa sedikit sebanyak, tapi dengan sebab kelebihan tadi, Nabi SAW sendiri kata tak akan masuk neraka. Jelaslah, ini kelebihan la ilaha illallah. Tetapi khususnya kepada orang yang tertentu, orang-orang tertentu. Nak kata semua tak boleh, sebab berapa banyak pula hadis ada yang kata dia kena masuk neraka dahulu. Jadi tidak mutlak lah yang kata tak masuk neraka tu semua. Setiap yang mengucap 2 kalimah syahadah tak masuk neraka langsung, kalau faham betul-betul macam tu, dia jadi murji'ah pula. Kalau murji'ah tu satu ajaran yang salah pula lah, mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu dosa yang Allah SWT telah sebut dah masuk neraka, boleh jadi kalau dia tidak ampunkan, maka masuk neraka. Kalau dia tidak ampunkan sebagai memenuhi janjinya, boleh jadi masuk neraka. Jadi itu tak kira. Di sini nampaknya dia tidak akan masuk neraka atau dimakan api neraka. Kalau kita tidak tahu pakai yang zahir begitu pun, ada beberapa keadaan yang nampaknya jelas termasuk di bawah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nah, itulah beberapa pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini. Rasanya setakat itulah, kita tak sempat, itu panjang pula dia. Ada apa-apa nak bincang, insyaAllah boleh, atau aku tambah kemuskilan kan? Di sini ada soalan, iaitu apakah kalender hijrah itu lebih tepat? Kalender hijrah itu lebih tepat daripada kalender Masihi. Bolehkah Maulana ulas secara ringkas untuk mengelakkan keraguan jika ada yang pertikaikan kalender hijrah? Kalender hijrah seperti mana kalender-kalender lain juga termasuk dalam yang sudah diiktiraf sebenarnya di seluruh dunia tentang ketepatannya. Dan dari segi kita orang Islam, kalender itulah yang sepatutnya menjadi keutamaan, sebab dari segi hukum apa semua adalah berdasarkan kalender itu, bukan kalender Masihi. Misalnya nak mengetahui tentang 10 Zulhijjah, 1 Syawal, tentang hari raya tu semua dia ambil kira berdasarkan kalender hijrah. Yang ni kalender Islam lah, cara Islam. Kemudian kalau nak kira dari segi 100 tahun, 1 abad, apa banyak perkara yang berkaitan dengan agama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, pasti ada mujaddid misalnya. Itu pun dia berkait dengan kalender Islam juga. Dari segi hukum, zakat dan sebagainya, ibadat-ibadat haji, ataupun bulan-bulan haram dan sebagainya, semua berkait dengan kalender hijrah, berkait dengan kalender Islam, tidak berkait dengan kalender Masihi. Dari segi itu kelebihannya. Dan satu perkara lah yang saya rasa perlu diingati sebenarnya dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang kita oleh kerana biasa sangat ni dengan kalender bukan Islam, kalender Masihi, kita jadi perkiraan kita tu pun jadi berbeza, terikut-ikut dengan yang biasa dari segi menentukan hari dan malam. Misalnya hari ni hari Ahad kan, kalau mengikut di kalender biasa ni,
Mana malam ni malam Ahad. Tapi kalau mengikut kalender Islam, malam ni malam Isnin, malam tadi itu malam Ahadnya. Mana dari segi perkiraan dia, permulaan siang malam ni, dia bermula dengan malam, bukan bermula dengan siang, bermula dengan malam. Kalau kata hari Ahad hari, dia telah bermula malam tadi lagi, bila maghrib. Itulah malam Ahad. Kadang-kadang di situ pun kita jadi keliru. Kita kata malam Ahad, yang ini faham malam tadi, yang ini faham malam ini. Jadi berbeza tu. Dengan sebab itu kena jelas. Kalau sudah jelas mengikut perkiraan kalender ini, malam tadi lah malam Ahad. Sama juga kalau orang yang meninggal dunia, meninggal dunia tu nak kira hari apa? Dia kira daripada malam tu. Kalau nak kira dari segi mudah pun memang mudah sebenarnya. Kalender ini sebab dia berdasarkan bulan, berdasarkan qamari, bukan syamsi. Berdasarkan bulan. Bulan ni semua nampak kan? Nampak? Itu bermulanya. Tapi kalau kita berdasarkan kalender Masihi, hari itu dia bermula dengan malam tadi. Lepas pada pukul 12 itu baru itu mana masuk hari Ahad dah. Masuk hari Ahad dah. Jadi kalau nak kira siang malam, dia tak tentu juga sebenarnya. Kepada orang yang tak ada jam, tak macam mana dia nak pastikan ini sudah masuk hari Ahad? Susah sebab malam. Dan malam tu dia kira sudah AM PM tu dia bagi begitu kan. Susah. Tapi kalau dari segi cara bulan ini, cara Islam, dia lebih mudah. Semua orang nampak. Selesa. Malam bila terbit bulan, bila jatuh matahari. Siang bila terbit matahari. Senang. Walaupun orang tak ada jam pun, ni kena ada jam baru tahu sudah bertukar masa tu, sudah masuk dalam hari Ahad. Tapi hari Ahad itu malam tadi lagi, lepas pada pukul 12 tu, sampai malam nanti. Begitu. Jadi banyak kelebihan sebenarnya kalau kita pakai kalender cara hijrah, berdasarkan hijrah ataupun kalender Islam itu. Terutamanya yang berkait dengan hukum agama, memang semuanya terikat dengan kalender itu. Ia tidak terikat dengan kalender Masihi. Soalan yang kedua di sini tentang solat jenazah ghaib. Syekh Albani berpandangan bahawa solat ghaib hanya disyariatkan jika si mati tidak disolatkan di tempat dia meninggal, sebagaimana dalam peristiwa di solat ghaib untuk Raja Najasyi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Buktinya zaman Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat tak buat solat ghaib. Memang ya, ini pendapat Syekh Albani. Sebelum ini, daripada dulu lagi pun sudah ada khilaf yang besar dalam perkara ni. Misalnya dalam mazhab Hanafi, Malik, dia tak ada salat ghaib, jenazah ghaib. Kalau yang Rasulullah buat itu untuk Raja Najasyi, dia kata itu khusus untuk Rasulullah saja, bukan umum. Itu pendapat mereka, bukan pendapat Albani saja, bukan ganjil, tidak. Tapi orang lain berpendapat, dia kata ada juga, sebab Rasulullah SAW buat. Dia pegang itulah, bukan khusus untuk dia. Jadi di situ bezanya. Banyak perkara dalam masalah khusus atau tidak pun ada khilaf. Misalnya kalau imam sembahyang sambil duduk, adakah makmum kena sambil berdiri? Yang mampu berdirilah, atau kena duduk? Mengikut Imam Syafi'i dan lain-lain, mereka kata kalau imam itu tak mampu berdiri, dia duduk. Makmum mampu berdiri, dia kena berdiri. Tapi Imam Malik kata tidak. Walaupun makmum itu mampu berdiri, kalau imam itu duduk, dia kena duduk. Saya sembahyang sambil duduk. Baik, kalau kita kata kan Rasulullah SAW pernah sembahyang sambil duduk, sedangkan di belakang dia ni sahabat-sahabat berdiri, itu macam mana? Dia kata itu khusus untuk Nabi. Berapa banyak benda-benda macam ni dikaitkan dengan khusus untuk Nabi.
Sedangkan orang lain tak kata begitu. Itulah yang jadi khilaf. Itulah yang jadi khilaf. Tapi memang benar, Khulafaur Rasyidin tak ada buat salat ghaib apa selepas Rasulullah SAW. Itu lebih menguatkan pendapat mereka. Walaupun bagaimanapun masih lagi ada khilaf, masih lagi ada yang buat begitu. Walaupun tidak secara berleluasa, masih lagi ada khilaf. Termasuk juga misalnya semayang di atas kubur. Semayang di atas kubur tak sempat. Semayang kan sebelum dikebumikan itu sudah orang semayang dah. Jadi adakah lagi semayang di atas kubur? Mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dia kata tak ada. Tak boleh dah semayang di atas kubur. Tu kita kata Rasulullah ada semayang, itu khusus untuk dia. Ini pun begitu juga, itu masuk dalam kaedah. Khusus untuk dia. Kalau orang lain tidak begitu. Sebab apa? Rasulullah SAW larangkan semayang di atas kubur. Termasuklah semayang jenazah. Jadi orang dia kata tu dia semayang, itu khusus untuk dia. Jadi banyak kalau kadang-kadang mengikut pandangan setengah-setengah ulama, dia kata khusus dengan Rasulullah. Pihak lain pula kata tidak khusus. Itulah sebab jadi khilaf. Benda ni kena terbuka lah, begitu. Adakah kita juga menghukum orang kafir yang mati secara zahir sebagai kafir? Kerana boleh jadi sebelum dia mati dia sempat mengucap, tetapi tidak ada orang yang mengetahui tentangnya, begitulah lebih kurangnya. Mungkin dia cepat-cepat nak tulis ni, tak teratur sikit. Tak, kita hukum seseorang ni berdasarkan zahir. Kalau dia mati dalam keluarga, dalam masyarakat kafir, kita akan kata kafir lah. Tentang mungkin dia mengucap, maknanya dia Islam lah, jadi silap lah kita kata kafir. Tidak silap. Allah tidak dikira berdosa kita dengan sebab kita kata dia tu kafir berdasarkan zahir. Kalau betul-betul dia mengucap, katakanlah tak ada orang yang tahu, Allah saja yang tahu, inilah yang dikatakan seorang yang kafir dunia tapi akhirat Islam. Macam ni lah, kes macam ni lah. Atau seorang yang kafir di sisi manusia tetapi Islam di sisi Allah. Tapi dari segi hukum zahir, tanggungjawab kita nak mengafankan dia, menyembayangkan dia, tak ada lah. Bahkan kalau kita nak buat macam tu, mungkin bergaduh pula dengan keluarga dia. Tak perlu. Kita serah kepada Allah lah. Jadi kita kata dia kafir berdasarkan zahirnya. Bila di akhirat nanti, bila bangkit nanti, baru kita tahu, oh rupanya orang ni kita dulu anggap dia kafir, rupanya dia Islam. Apabila Allah SWT balas kepada dia sebagai orang Islam, baru kita tahu. Banyak kalau kes benda-benda macam ni. Ada orang yang di sisi manusia Islam, tapi di sisi Allah kafir. Ada orang munafik. Kita kata dia Islam sebab dia semaya, dia semua, tapi di sisi Allah tidak Islam. Jadi ada banyak perkara. Ini kes orang yang pada pandangan umum tidak Islam, kafir, tapi di sisi Allah Islam. Kalau dia mengucap dan tak ada orang tahu, dan kalau dia betul-betul mengakui dia tidak Islam, Allah Maha tahu. Begitulah. Dari segi kita kata dia kafir, kita tidak uruskan dia sebagai jenazah Muslim, itu tak salah dalam keadaan ini. Tapi kalau ada bukti, kalau sesiapa tahu, dia kena tampil ke depan. Kalau dia tidak tampil ke depan, dia salah, dia berdosa. Kalau memang tahu dia masuk Islam, dengan kita lah. Kita tak berani nak pergi ke depan cerita kepada masyarakat, itu berdosa. Sebab tanggungjawab kita bila tahu orang tu orang Islam, kita kena layan dia sebagai orang Islam. Sampai ke mati pun kita kena urus dia sebagai orang Islam. Kalau kita tak buat begitu, berdosa. Kalau tahulah. Kalau tak tahu, lain. Allah. Ada lagi? Boleh. Ya. Yang tidak mesti di kalangan ulama sahih saja ataupun ulama lain boleh tak diterima atau tidak? Khilaf macam mana tu? Yang tidak yang kita kata boleh bukan khilaf tak? Adakah mesti di kalangan ulama sahih saja? Khilaf tentang benda macam mana? Macam tadi, khusus tidak khusus? Tapi yang semungkarkan macam tahliah dia kata khilaf itu boleh begitu terima?
Yang lama biasa. Dia gini. Khilaf ni dia ada rujukan dia, ada alasan dia. Walaupun alasan tu lemah pun, dia ada juga alasan dia. Mengikut kaedah-kaedah yang tertentu. Tak boleh kita kata khilaf kalau tidak ada asas dia. Kalau macam benda bid'ah tu, dia tak ada asas. Jadi kita tak boleh masuk ke dalam khilaf. Khilaf ini macam tadi. Dia ada dalil. Dia kata Rasulullah pergi bersemayam di kubur tu. Jadi itulah dalil kepada orang yang bersemayam, orang mati yang sudah disemayamkan sebelum dikebumikan, dia tak sempat bersemayam, dia pergi ke kubur, dia boleh semayam sebab Rasulullah ada semayam. Itu kan ada juga hadis orang yang kata, oh tidak, itu khusus dengan Rasulullah SAW. Dia tengok tidak semua orang tu buat begitu. Yang buat tu dia tengok Rasulullah SAW kata, kenapa tak cerita kepada saya? Doa saya untuk dia cukup berarti di sisi Allah SWT nya. Doa saya cukup bermakna. Jadi ceritakan. Jadi itu dia kata khusus dengan Rasulullah. Dia ada juga dalil dia. Jadi kalau macam bid'ah ni, dia langsung tak ada dalil. Itu bezanya. Jadi tak boleh lagi kita masukkan dalam khilaf. Khilaf ni benda yang ada dalil. Macam tadi Rasulullah semayang raib, ada, dia ada buat. Sebab itu ada orang yang kata boleh. Cuma satu pihak lagi dia kata itu betul ada, tapi tidak khusus, tidak umum, khusus dengan Rasulullah SAW saja. Itu berdasarkan ijtihad dia. Dia tahu itu dalil itu. Itulah bezanya antara bid'ah dengan khilaf ya. Ni ada tak sahabat-sahabat ahli Badar terlibat dengan perang Jamal dan Siffin? Bagaimana dengan mereka? Sebab dua orang Muslim bermusuhan dan berkelahi sampai berbunuhan. Pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka, mohon pencerahan. Jadi ramailah kalau nak kira yang ahli Badar ini terlibat dengan perang Badar, dalam perang Badar dan Siffin ini ramai. Ramai juga yang tak terlibat, tak mahu. Yang tak mahu terlibat dalam perang Jamal dan Siffin. Terlebih dahulu kalau kita nak selesaikan masalah ini, kena tahu latar belakang peperangan itu. Latar belakang peperangan itu. Jadi secara ringkaslah dapat saya sebut, kalau macam perang Jamal itu bukan satu perang yang dirancang, memang mereka tidak nak perang pun, tetapi ini dicetuskan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga inilah kalau kita perhatikan dalam hadis banyak diisyaratkan sebagai al-fi'atul baghiyah. Al-fi'atul baghiyah. Setengah-setengah orang dia memakaikan makna al-fi'atul baghiyah itu kepada sebahagian sahabat, golongan yang berperang tu. Misalnya Muawiyah berperang dengan Ali, jadi al-fi'atul baghiyah itu Muawiyah, dia kata begitu. Atau sebaliknya, yang pihak dia kata itulah al-fi'atul baghiyah. Yang sebenarnya al-fi'atul baghiyah, golongan yang penderhaka atau pemberontak itu pihak ketiga sebenarnya. Sebab pada hakikatnya sahabat-sahabat yang pergi, yang kemudiannya tercetus perang Siffin itu, dia bukan pergi nak perang. Termasuk Aisyah apa semua pergi itu, dia pergi untuk menasihati Ali. Mungkin Ali ni tak sedar, sebab Sayyidina Ali duduk di Kufah, yang ni duduk di Madinah, duduk di Mekah. Bukan macam sekarang ni senang nak pergi, dekat je, mudah saja. Zaman dahulu cukup susah nak pergi tu, jauh dah tu, sejauh tu. Jadi mereka nak nasihat Ali bahawa yang orang lain tak setuju dengan dia ni, tak mahu bai'ah lagi, bukan kerana tak terima dia, bukan kerana menganggap dia tidak layak, tetapi kerana mereka ragu, takut-takut dia diperalatkan oleh ramai orang yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman yang berada di belakang. Yang bagi mereka, bagi pihak ni, mereka berpura-pura sebenarnya berbai'ah dengan Sayyidina Ali, beri taat setia kepada Sayyidina Ali, yang sebenarnya mereka nak menyelamatkan diri mereka daripada
dihukum bunuh kerana membunuh Sayyidina Uthman. Itu dia nak pergi nasihat tu ramai sangat di belakang Sayyidina Ali tu. Mereka nampak begitu. Jadi bila pergi, sahabat ini, kedua-dua pihak tu dia berutus-utusan, wakil dia pergi berjumpa begini, dah hampir dah nak selesai, dan mereka nak sekata dah. Jadi pihak ni nak Sayyidina Ali hukum lah mereka tu, walaupun zahirnya mereka tu menonjolkan sebagai pengikut setia Sayyidina Ali. Sebenarnya mereka ni pembunuh, terlibat dengan membunuh Sayyidina Uthman. Bila dah nak selesai, malam tu mereka rancang, kalau besok selesai, habislah kita. Jadi mereka sebahagiannya masuk di sebelah sana, sebahagiannya sebelah sini. Di situlah mereka cetuskan perang. Jadi perang itu berlaku dengan tidak dirancang sebenarnya, bukan dikehendaki oleh sahabat. Jadi kalau ada sebab dia serang ini, yang serang ini, kenapa? Terkejutlah masing-masing. Jadi bila orang mari dengan senjata, mestilah dilawan kan. Jadi dalam berlawan itu, terutamanya dalam gelap, walaupun kemudian tu cerah, dia dalam keadaan tak sedar, dalam keadaan tidak dimaksudkan. Ini satu kekeliruan yang dicetuskan oleh pihak ketiga. Itu sebenarnya latar belakang di sebalik perang Yaman. Kalau perang Siffin pula, sama juga, lebih kurang itu juga, cuma tidak dicetuskan oleh pihak ketiga dari segi serang menyerang itu, tapi dalam bentuk lain. Mereka mengasut, mereka memfitnah itu ini. Kononnya Sayyidina Muawiyah ni nak rampas kuasa, nak memberontak, macam-macam fitnah. Jadi Sayyidina Ali menganggap, itulah dalam sejarah disebutkan Sayyidina Ali banyak termakan dengan ni, dakwaan orang yang membunuh Sayyidina Uthman, sebab mereka menampakkan mereka ni pengikut setia Sayyidina Ali. Kemudian dia desak Sayyidina Ali supaya melucutkan jawatan Muawiyah sebagai gubernur yang begitu lama tidak dilucutkan dalam keadaan orang lain. Berapa kali dah lucut kalau kita baca sejarah kan, di kawasan-kawasan lain. Dia 20 tahun tak ada siapa pun lucut jawatan dia. Kemudian dia lah yang paling kuat. Wilayah Islam ni yang paling kuat, dia ada tentera dia sendiri. Dia bukan macam kita ni, ya, kerajaan pusat yang bukan tentera. Tidak, setiap wilayah, setiap negeri itu ada tentera dia sendiri. Jadi sahabat-sahabat ni bila Sayyidina Uthman terbunuh, mereka tidak menghadap, tidak pergi merayu kepada gubernur-gubernur di negeri-negeri lain, sebab mereka tahu semua tak kuat. Muawiyah saja yang kuat, kalau boleh lawan pun. Sebab itu mereka pergi merayu kepada Muawiyah, minta biar dia melakukan sesuatu. Kalau tidak, mereka ini akan menguasai keadaan pembunuh-pembunuh Sayyidina Uthman mereka yang lepas. Jadi kira-kiranya, kalau berdasarkan Sahih Bukhari disebut, yang mula-mula nak melancarkan perang bukan Muawiyah, Sayyidina Ali. Jadi pihak sana kita terpaksa nak buat macam mana, dan nak serang kita. Dalam satu lucutkan jawatan, sahabat-sahabat ramai pertikaikan Sayyidina Ali, kenapa lucutkan jawatan dia pula? Sedangkan Malik Al-Ashtar dalam buku sejarah mana pun sebut dia terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Kenapa Sayyidina Ali lantik dia jadi gubernur di Mesir, dan lucutkan jawatan gubernur di Mesir? Kenapa? Orang pertikaian. Di situlah sahabat-sahabat nampak Sayyidina Ali macam termakan dengan fitnah yang disebarkan oleh pembunuh-pembunuh Sayyidina Uthman. Mereka ada maksud sendiri. Jadi situlah yang setengah-setengah sahabat menyebelahi Muawiyah. Mereka merasakan ini Sayyidina Uthman teraniaya, dan tidak ada orang yang dapat menuntut bela terhadap khalifah yang mati dahulu kecuali seorang gubernur yang kuat macam Muawiyah. Tiba-tiba dia dipecat. Malik Al-Ashtar pula dilantik di sana, sedangkan dia pembunuh Sayyidina Uthman. Kenapa begini? Sebab itu ramai juga yang masuk di sebelah Muawiyah. Dia rasa bukan Sayyidina Ali itu tidak ikhlas, bukan, tapi macam Sayyidina Ali ini telah diperalatkan oleh mereka. Setengah-setengah orang dia tak boleh terima begitu. Dia kata, mana boleh Sayyidina Ali itu diperalatkan? Ini politik, masalah makamnya di sisi Allah soal lain. Itu politik, seseorang boleh termakan dengan diayah, dengan fitnah sesuatu golongan, dia boleh termakan walaupun dia seorang yang hebat pun. Termasuk dalam hikmah Allah pula nak berlaku benda tu.
Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Tetapi itu sebab tu ramai sahabat yang duduk di sebelah sana, yang duduk di sebelah sini pula, kenapa dia nak perang? Sebab dia kira mereka itu nak berontak. Sebenarnya tidak pernah ada dakwaan nak rampas kuasa, nak mengambil alih jawatan khalifah itu. Tak pernah ada macam itu. Cuma ini fitnah. Jadi sehingga berlakulah apa yang berlaku perang. Tapi ramai juga sahabat-sahabat yang tak mahu terlibat, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat-sahabat yang besar. Termasuk Abu Hurairah, Usamah bin Zaid. Ramai lagi sahabat-sahabat lain yang tak mahu, sebab dia tak jelas. Bagi sahabat-sahabat yang duduk di pihak Sayyidina Muawiyah, dia rasa satunya Sayyidina Uthman teraniaya. Orang yang nak membela dia pula dihukum. Jadi teraniaya, sepatutnya kita membela dia. Orang yang duduk di sebelah Sayyidina Ali pula, dia kata ini pemerintah. Orang yang nak berontak terhadap dia, kita kena pertahankan pemerintah yang sah. Di situlah yang berlaku. Dalam keadaan sebenarnya, itulah yang ulama-ulama kita kata perang mereka tu hasil ijtihad masing-masing. Yang perlu, kita tak perlu campur banyak. Tapi mereka tu ikhlas pada kedudukan masing-masing. Kita kena sangka baik gitu. Kita kena sangka baik gitu. Dia kata Sayyidina Ali bukan tak nak bunuh orang yang membunuh Sayyidina Uthman tu, tapi dia nak diberi bai'ah kepadanya dahulu sepenuhnya, baru dia akan bertindak. Dan Sayyidina Ali berkata, kalau kita baca sejarah kan, ni yang membunuh Sayyidina Uthman ini, bila Sayyidina Ali kata dia nak bertindak, semuanya bangkit, ramai, berpuluh-puluh ribu, semuanya mengaku kita pembunuh Sayyidina Uthman. Nak buat macam mana? Takkan nak bunuh semua tu. Tapi politik Muawiyah dia kata macam lain. Dia kata kalau dia mengaku, bunuh semua lah, kata dia. Bunuh semua lah, siapa suruh mengaku. Dia politik dia macam tu. Dia kata bunuh teruslah sekarang ni. Kenapa perlu bai'ah? Tak perlu bai'ah. Kita tak mahu bai'ah kalau selagi tak bertindak terhadap pembunuh Sayyidina Uthman. Taat setia kita, pembelaan kita terhadap khalifah yang lepas, kita tak mahu lepas begitu saja. Mesti kena bunuh orang yang terlibat. Orang yang terlibat tu ada bersama kamu, di belakang kamu. Sebab itu kami tak mahu ikut kamu. Itu politik dia. Jadi sehingga berlakulah akhirnya perang Siffin itu. Asalnya tak mahu menumpahkan darah, tapi dalam keadaan begini terpaksa. Kemudian berkelahi sampai berbunuhan. Sebab itulah setengah ulama di kalangan sahabat tu dia tak mahu, dia tahu hadis ni lah, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dia, yang kena bunuh tu masuk neraka. Dia tak mahu dah. Tapi sahabat yang terlibat itu, atas dasar dia bila bai'ah, beri taat setia kepada pemerintah, bila pemerintah tu kata ini pemberontak, dia kena lawan. Atas dasar tu. Yang ni pula kata ini tindakan yang tidak betul. Atas dasar tu kita rasa tidak termasuk di dalam ini. Tak termasuk dalam ini. Kedua-duanya nak menegakkan agama Islam. Cuma di sisi Allah yang sebenarnya mungkin salah satu daripada duanya telah tersalah. Dan kesalahan ini akibatnya besar, menyebabkan mati. Menyebabkan mati. Beginilah yang mudahnya kita kata, kalau seorang doktor pakar, kita kan nak bedah dengan dia. Dia suruh kita saing dulu. Bila saing kita mati kerana salah dia. Mungkin dia tersalah, dia tak mesti betul. Kerana tersalah tu mati, nak buat macam mana? Adakah dia berdosa? Tidak. Kalau dia tak buat langsung, macam mana kita? Tak mahu buat langsung, dia dalam keadaan terdesak begitulah. Bukan maksudnya nak bunuh, tidak. Tapi kerana ada kesilapan, maka nyawa tidak jadi selamat. Ini melibatkan nyawa juga. Ini pun dalam konteks politik semasa ada kalanya berlaku begini sampai ke peringkat itu, dan tidak dikira salah. Yang salah tu pun tidak berdosa. Apalagi kalau yang betul. Tapi hakikatnya tidak kita tak tahu. Serah kepada Allah SWT. Itulah. Wallahu a'lam.